Jadi secara umum, bila kita melihat reaksi daripada non-Muslim terutamanya, dan juga parti-parti, kan, sama ada parti itu kan daripada barisan pembangkang ataupun daripada pihak yang bersekutu dengan kerajaan, ia adalah merupakan satu reaksi yang memang kita dah jangkakan daripada awal. Pertamanya kerana kan apabila kita melihat kepada cadangan pindaan kan terhadap undang-undang tersebut dan kesan kan kepada apa yang akan berlaku kepada negara kita, kita akan perlu juga untuk melihat apa agenda sebenar yang sedang dimainkan oleh pihak non-Muslim, terutamanya DAP dan juga beberapa parti dan non-Muslim lain daripada Barisan Nasional. Kalau sekiranya kita pernah ingat dulu, mereka adalah merupakan satu kumpulan yang pernah memperjuangkan satu tuntutan kan yang kita panggil sebagai tuntutan Komanggo kan untuk mengubah beberapa kan perkara dalam perlembagaan. Di antaranya adalah mengecilkan bidang kuasa Mahkamah Syariah, ataupun mungkin dia kalau boleh hapus, dia hapuskan terus. Kemudian begitu juga mengecilkan kuasa ataupun hak-hak istimewa kepada orang-orang Melayu. Kemudian begitu juga mempertikaikan kan berkenaan tentang tanah reserve dan seumpamanya. Jadi bila kita melihat ini, sebenarnya memang berlaku pertembungan yang cukup kuat di antara dua aliran ini. Satu iaitu satu aliran yang berusaha untuk mengukuhkan konsep negara Islam pada negara kita. Kemudian satu lagi adalah merupakan satu aliran yang berusaha untuk menidakkan itu dan memberikan satu imej baru kan kepada Malaysia sebagai negara sekular ataupun sebagai negara bukan Melayu, sebagai negara bukan Islam dan seumpamanya. Dan ini sebenarnya hakikat yang berlaku. Jadi apa yang berlaku ini kan adalah sebenarnya satu titik daripada satu siri-siri yang panjang yang telah berlaku sebelum ini beberapa kan pertembungan, dan akan berlaku seterusnya beberapa pertembungan yang lain. Sebab itu saya tidak pelik apabila melihat sebahagian daripada non-Muslim begitu gairah untuk menentang kan. Mereka mengatakan inilah hudud sebenar, itulah ini. Tapi sebenarnya kan adalah kerana ketakutan mereka kan, kerana rang undang-undang ini apabila digubal ataupun dipinda, ia akan mengukuhkan lagi Malaysia, konsep Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Dan itu sebenarnya yang paling ditakuti oleh mereka. Jadi bukan setakat bila kita jawab kepada mereka, ini tak ada kena-mena dengan orang bukan Islam pun. Sebab bidang kuasa Mahkamah Syariah masih lagi kepada orang-orang Islam sahaja di negeri-negeri kan, di negeri ada sultan. Kan, jadi kenapa mereka takut? Kan, mereka takut bukan kerana kan apa, tapi mereka kata kan mereka takut kerana ini amat bertentangan dengan tuntutan-tuntutan mereka sebelum ini. Iaitu tuntutan-tuntutan yang kita boleh tengok dalam tuntutan Komanggonya, kemudian kita boleh tengok dalam tuntutan beberapa orang menteri-menteri bukan Islam kepada kerajaan Malaysia. Begitu juga tuntutan daripada persatuan-persatuan Cina kan, begitu juga tuntutan-tuntutan yang lain yang terlalu banyak sebenarnya kalau sekiranya kita nak senaraikan, yang telah berlalu kan dalam, kalau sekiranya kita ambil sejarah sebelum merdeka lagi pun kan, dengan tuntutan Melayu Unionnya, kemudian tuntutan dalam penggubalan perlembagaan 1948-nya kan, dan begitulah seterusnya sampailah ke hari ini kan. Jadi kita boleh faham isu sebenar adalah sebenarnya isu pertembungan berkenaan tentang perjuangan dua pihak. Satu ingin mengukuhkan konsep negara Islam pada negara Malaysia. Kemudian yang kedua, satu lagi pihak memperjuangkan supaya Malaysia diubah konsepnya kepada negara sekular, kepada negara bukan Melayu, kepada negara bukan Islam.